Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat pagi Malaysia Sepitang. Okey. Okey, baik. Kita habis sudah bab yang pertama. Okey, bab yang pertama habis. Jadi hari ini kita akan masuk bab yang kedua. Okey, bab yang kedua iaitu daya dan gerakan satu. Okey, daya dan gerakan satu. Kenapa dia ada satu? Sebab dia akan ada dua. Okey. Okey, jadi tanpa membuang masa, kita tengok 2.1 iaitu gerakan linear. Okey. Jadi hari ini kita akan cover sebahagian daripada 2.1. 2.1 hari ini kita akan tengok dua perkara sajalah, dan dua-dua ini sebahagian besarnya kamu ada belajar di matematik tingkatan 2. Yeay. Okay, kalau kamu rasa happy, angkat tangan. Okay, maknanya yang lain tu tidak apa, mungkin lain kan, lain tidak berapa. Okay. Okay, sebelum itu, okay, 2.1 ni ada satu lagi. Dia ada tiga sebenarnya. Ni 2.1.1. Yang ni 2.1.2. Dan ada satu lagi 2.1.3. Kalau tidak silap cikgu lah, ada tiga. Kita tidak tengok yang ketiga tu yang ketiga tu kita nantilah kita simpan kan. Yang itu kita akan bincang minggu depan lah. Okay, kasih spesifikkan. Yang itu menyelesaikan masalah. Okay, tentang persamaan gerakan linear. Nanti kamu akan belajar ada beberapa persamaan gerakan linear. Okay, tapi itu kemudian. Yang hari ini saya rasa tidak lama sangat ni rasanya. Okay. Jadi yang pertama kamu kena pandai menghuraikan jenis gerakan linear bagi objek yang berada dalam keadaan berikut. Yang pertama pegun. Yang kedua hal laju seragam. Yang ketiga hal laju tidak seragam. Kesemua ini ada disentuh dalam matematik tingkatan 2. Okey. Okey, yang kedua menentukan. Kamu mesti boleh menentukan jarak dan sesaran, laju dan hal laju, pecutan, apa ni? Atau slash-nyah pecutan. Pecutan ataupun nyah pecutan. Tapi dua-dua lah maksudnya kena tahu. Menentukan maksudnya dalam ni dia melibatkan pengiraan lah. Okey, pengiraan. Mengira, hitung. Okey, jadi itu untuk objektif ataupun hasil pembelajaran hari ini. Ya. Okey, baik. Yang berikutnya, yang ini adalah modul kamu tu, yang modul pelangi fizik tu. Dia punya peta konsep dia, muka surat 20 kah? 19. Ya, muka surat 19. Okey. Yang ini yang mana kita akan tengok hari ni? Kamu tengok bab yang kedua ni. Punyalah besar dia punya peta konsep dia. Yang kita akan belajar hari ni hanyalah 2.1 yang bahagian sini. Yang bahagian sini sahaja. Okey. Yang lain-lain tu nanti. Okey, jadi yang ini kita akan tengok Yang tadilah yang saya sebut tadi tu. Okey, jadi tanpa membuang masa kita tengok apa itu yang pertama. Okey, sebelum kita mengira pecutan, sesaran, hal laju. Okey. Kita bincang dulu pasal gerakan linear. Ini sebenarnya ada kait rapat dengan matematik. Kamu pernah belajar tingkatan 3, persamaan garis lurus, persamaan linear. Kan, kalau kamu pernah dengar persamaan linear, kamu tak payah angkat tangan. Kalau pernah dengar, tak payah angkat tangan.
Okey, bagus. Maknanya pernah dengar. Okey, bagus. Kalau kelas 3 atau 5 hari tu, diorang salah faham apa yang saya tanya. Okey, bagus. Kamu punya rangsangan minda otak tu bagus. Okey. Sebelum tu jangan lupa buatlah air secawan letak di meja. Sebab saya pun baru mau sarapan. Okey, pergerakan linear melibatkan pergerakan dalam garis. Ini kamu belajar ni, garis lurus, linear. Bila kita sebut linear maksudnya lurus. Ni matematik. Okey. Ini jawapan ni ambil dari mana ni? Saya cakap depan monitor, depan desktop ni. Saya cakap dengan desktop. Jawapan ni ambil dari mana ni? Kenapa biru-biru semua jawapan ni? Ambil dari mana jawapan ni? Siapa? Dari buku? Ada yang, sebelum tu ada yang tidak dapatkan download ataupun tidak dapat scan. Kalau tidak dapat scan, nanti kamu personal chat saya lah. Okay, saya akan forward siapa yang tanya yang tidak dapat scan kod di belakang buku modul tu. Okay, dia tidak dapat download, bagi tahu kamu chat saya lah. Okay. Okay, jadi ini saya kasih tayang begini sajalah kan. Kasih macam bila habis drama kan dia naik ke atas begini kan. Boleh? Ke perlu cakap juga ni? Cakaplah sikit kan. Okay. Yang kedua, keadaan pegun. Okay, pegun dalam bahasa Melayu, kamu tahu dia dalam keadaan rehat. Jadi kamu buat catatan di sini, pegun ni adalah seerti ataupun sinonim dengan rehat. Rehat maksudnya tidak bergerak Boleh? Okey, baik. Jadi lambat pula ni kalau begini ni. Okey, keadaan pegun, keadaan di mana laju adalah sifar. Memanglah kalau rehat tidak ada hal laju, tidak ada laju. Laju adalah sifar. Ini bermakna bla 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 tidak bergerak. Okey? Tidak bergerak. Okey, jadi saya kasih cepat sikit. Skrin ni terlalu kecil kah? Perlu saya zoom lagi dekat? Kabur. Okey, kalau kabur maknanya kalau kena zoom lagi dekat lah kali kan. Okey, sudah. Okey. Okey. Yang ketiga sekarang ni yang ketiga. Suatu objek dikatakan bergerak dengan laju seragam jika objek mengalami perubahan sesaran. Okay. Jadi hari ni tulis jawapan je lah kan. Jangan begitu. Nanti kita tengok yang ini sebenarnya kamu sudah dikenalkan dalam matematik dulu. Sebab tu saya tidak mahu secara detail sangat. Okay, yang ketiga tadi dia kata kalau objek itu lajunya seragam. Hal lajunya seragam. Maksudnya hal laju dia sama sepanjang masa. Malar seragam maksudnya malar, hal laju malar. Okey. Jadi perubahan sesaran dia tetap per unit masa. Maksudnya perubahan sesaran dia adalah seragam dalam satu unit masa tu. Nah, kita tengok gambar di bawah nanti. Okey. Gambar di bawah. Apa maksud dia? Sekaranglah kita tengok di bawah. Okey, gambar dia. Yang ini menunjukkan apa ni? Situasi laju apa? Seragam kan? Ni. Seragam. Kalau kamu pernah naik kereta kan? Pernah naik kereta, kalau kereta kamu steady saja, biasa dia lebuh raya lah. Okay, kalau steady saja maksudnya pergerakan ataupun gerakan dia adalah laju seragam Jadi dalam situasi ni tengok T0 saat, masa. T ini masa, 0 saat. Lepas tu
Starting di sinilah kedudukan dia 0 meter kedudukan. Lepas tu T2 saat. Selepas 2 saat sesarannya bertambah 10 meter Kamu tengok perubahan masa dia ni, dia seragam. Perubahan ni pola disebut pola ni. Pola, kamu belajar dulu tingkatan 2 nama dia pola. Polanya seragam. Pertambahan sebanyak berapa? 2 kan? Okey, pertambahan sebanyak 2 saat. Okey, jadi pertambahan masa sebanyak 2 saat. Pertambahan sesaran dia pun seragam kan? Pertambahan sesaran dia pun adalah seragam. Berapa pertambahan sesaran dia? Berapa pertambahan sesaran dia? Berapa pola? Apakah pola perubahan sesaran? 10 kah? Okey, 10 meter betul. Pertambahan dia adalah sebanyak 10 meter. Okey. Jadi kamu perasan, masa perubahan masa pun seragam, pola masa seragam, pola perubahan sesaran pun seragam. Jadi itulah yang dikatakan hal laju seragam. Okey. Hal laju seragam. Dua-dua pola ini, masa dan sesaran kedua-duanya mesti seragam. Tidak boleh salah satu. Seragam. Okey. Nah, contohnya kalau kamu ada pertambahan masa, contohnya daripada 0 dia tambah 2 jadi T2 saat. Okey, lepas tu tiba-tiba di sini T dia contohnya 6 saat. Lepas tu tiba-tiba T dia 20 saat. Kan? Okey, jadi pertambahan dia tidak seragam. Kalau pertambahan dia tidak seragam, contoh begini, T2 saat T2 saat. Whatever lah. Maksudnya pertambahan dia tidak sekata ada 6 saat, ada 20 saat. Maknanya walaupun sesaran dia berubah secara seragam, pertambahannya seragam, sesaran dia, tapi masa dia tidak seragam, adakah kita boleh kata dia hal laju seragam? Tidak, kan? Okey, jadi syarat dia mesti kedua-dua pola perubahan masa dan sesaran hendaklah seragam. Tu point dia di sini. Okey, jadi itu untuk poin yang keempat. Okey, yang kelima. Inilah poin kelima sudah cerita tadi. Kalau objek dikatakan bergerak dengan hal laju tidak seragam, okey, tidak seragam. Jika objek itu mengalami perubahan sesaran yang berbeza ataupun tidak seragam per unit masa. Okey, per unit masa. Okey, habis cerita. Inilah contoh tidak seragam. Tapi dalam contoh ni, tengok perubahan masa dia cantik saja kan. Tambah 2, tambah 2, tambah 2. Tetapi dia punya perubahan sesaran dia adalah tidak cantik. 0 hingga 10. Ini pertambahan 10. Besar lagi. 10 hingga 40, pertambahan 30. Yang ini pertambahannya tiba-tiba jadi 50. Tengok, semua perubahan sesaran itu tidak cantik, tidak seragam. Jadi dalam situasi ini, kita tidak boleh kata dia mengalami hal laju seragam. Okey, sebenarnya dia adalah hal laju tidak seragam. Okey. Jadi kamu rasa kalau situasi hal laju tidak seragam ini, maksudnya cuba kamu tengok kereta dia tu, dia punya jarak dari suatu lokasi ke lokasi berikutnya makin bertambah kan, dia punya jarak ataupun perubahan sesaran dia. Jadi kereta ni mengalami apa? Kalau hal lajunya tidak seragam, dalam kes ini kereta itu mengalami apa? Ada jawapan? Jangan lupa segelas air Ada jawapan. Jadi kereta itu mengalami apa? Kalau hal laju tidak seragam, maksudnya kereta itu mengalami pecutan. Sedap. Okey, bagus. Okey, air itu pun sedap. Okey, dia mengalami pecutan. Bagus, pecutan. Okey, nanti kamu akan diperkenalkan pecutan dan istilah satu lagi, nyah pecutan. Dalam situasi ini dia mengalami pecutan. Saya tambah sikit ayat kamu tadi tu.
Dia mengalami pecutan dalam arah gerakan. Saya ulang Dia mengalami pecutan dalam arah gerakan. Sebab dia ada satu lagi ayat pecutan dalam arah bertentangan dengan arah gerakan. Jadi itu nanti kita tengok. Okey. Okey, habis cerita tentang yang tadi. Yang tadi tu apa ya? Okey, habis cerita tentang keadaan gerakan. Dalam masa yang sama saya perkenalkan teruslah ataupun saya sebut teruslah di sini kan. Kalau hal laju seragam, yang tadi ni laju seragam ni, apa ayat ataupun sinonim bagi frasa itu? Hal laju seragam boleh dikatakan sinonim dengan apa frasa dia? Hal laju seragam, dari segi pecutan dia, ada pecutankah kalau hal laju seragam? Apa sinonim selain daripada perkataan ataupun frasa hal laju seragam tu? Saya boleh sebut pecutan dia. Ada pecutankah kalau hal laju seragam? Tiada. Okey, tiada pecutan. Jadi saya boleh sebut pecutan sifar. Jadi kalau kamu jumpa perkataan hal laju seragam, dia adalah sinonim, sama maksud dengan pecutan sifar ataupun tiada pecutan. Pecutan sifar lah, kita tulis pecutan sifar. Okey, jadi kadang-kadang dalam soalan dia bagi tahu hal laju seragam, kadang-kadang dia guna perkataan pecutan sifar, tapi dia sama maksud saja. Jadi ini kamu kena take note. Okey, take note ini pecutan sifar, hal laju seragam. Okey, next. Okey, habis cerita tentang keadaan gerakan. Yang tadi ada pegun, ada hal laju seragam dan hal laju tak seragam. Okey, tiga itu kamu kena faham. Okey, yang seterusnya kita tengok okey, jarak dan sesaran. Lepas tu nanti kita akan tengok laju dan hal laju. Last kali kita akan tengok pecutan. Ini saya kata semua ni, jarak, sesaran, laju, hal laju, pecutan, semua ni kamu ada belajar. Boleh kata 85% lah daripada yang sekarang ni kamu sudah belajar dalam matematik. Bab yang kedua matematik, tajuknya tu jelas sudah, laju dan pecutan. Jadi semua tu ada di dalam matematik. Jadi yang dalam fiziknya ini kamu kena faham dia punya konsep dan pengiraan yang pengiraan untuk menyelesaikan masalah je. Okey, jadi jarak. Okey, jarak ialah apa beza jarak dan sesaran? Okey, jarak dan sesaran. Jadi dalam ini dia kata jarak ialah jumlah lintasan. Jap, yang semua ni kamu sudah isi ke belum? Kalau yang sudah isi, kalau yang belum isi awal-awal angkat tangan. Yang belum isi angkat tangan. Sudah isi, cikgu. Sebab saya kena tahu kalau ada yang belum isi, saya kena slow. Kalau semua sudah isi, saya boleh cepat lah. Okey, semua isi, tiada yang angkat tangan. Okey, baik. Okey, jadi jarak ialah jumlah. Dia punya keyword dia sebenarnya adalah jumlah panjang lintasan. Okey, jarak kuantiti skala. Ini kamu belajar dulu bab 1. Okey, apa beza sesaran? Kalau sesaran dia diukur ataupun disukat dalam lintasan paling pendek dan dia adalah kuantiti vektor. Semua ni sudah diceritakan bab 1 dulu. Jadi saya boleh cepatkan dengan contoh yang pertama. Tiba-tiba ada punca kuasa 2 datang dari mana ni? Delete. Okey. Baik, dalam situasi contoh yang pertama, kalau sudah buat baguslah. Okey, soalan dia tentang jarak dan sesaran. Jadi kita tengok, saya buat ini secara cepat-cepat. Okey, daripada point A dia travel ataupun apa ni, kereta. Okey, sebuah kereta travel daripada point A
Okay, ke point B. Lepas tu B ke C, C ke D. Okay, ini mula. Ini akhir. Akhir. D akhir. Mula dan akhir. Jadi jarak ni semua orang tahu. Kalau jarak maksudnya dia kira daripada titik mula perjalanan dia A, dia pergi ke B. Ni jarak dia 20. Lepas tu B ke C, C ke D. Jadi dia ambil kira jumlah lintasan perjalanan. Okay, dia. Jadi tambahkan semua. Okay, jadi dalam mengira jarak di sini senang je. Saya buat di tepi ni lah kan. Okay, jarak adalah 20 meter tambah. Unit tak payahlah tulis dalam jalan kerja. Jadi 20 kilometer tambah 12 tambah dengan 15. Okay, sama dengan 20 tambah 47 kilometer. Yang ni semua kamu sudah buat. Jadi kamu sudah buat, kamu boleh tik lah jawapan kamu kalau betul Yeah. Okay, jarak tidak ada masalah. Dia adalah semua ataupun jumlah panjang lintasan yang dilalui oleh sesuatu objek yang bergerak. Okay, sesaran. Okay, sesaran kita tengok gambar dia. Okay, sesaran tadi kita kata dalam bahasa yang lebih mudah, shortcut. Okay. Jadi daripada A pergi ke B, B pergi ke C, C begitu jalan jauh. Jadi kalau shortcut dia tu mestilah yang ini kan. Okay, shortcut. Jadi kita tengok gambar kita. Kita tanda dulu anak panah. Shortcut itu di mana? Bukan begini. Tengok titik mula dia. Dia mesti berakhir di D kan. Jadi anak panahnya tu kalau shortcut dia mesti beginilah. Jadi itu nama dia. Inilah dia panggil sesaran ni. Dan anak panah itu mesti dilukis. Ni mesti kamu label pada raja sesaran. Kenapa anak panah tu kena lukis? Kenapa? Sebab apa kena lukis anak panah? Siapa boleh jawab? Dia tidak suruh pun, kan? Tapi kena lukis. Sebab apa? Ariel cuba menjawab, mungkin line tidak berapa. Markah. Markah. Okay, kalau dalam soalan markah bolehlah. Okay, markah. Itulah yang membezakan jarak dengan sesaran. Jadi kena ingat, sesaran adalah kuantiti apa? Vektor kan? Jadi kalau kuantiti vektor, kalau jarak tadi dia kuantiti skala. Sesaran adalah kuantiti vektor. Jadi apa beza vektor dengan skala? Apa beza vektor dengan skala dalam lukisan kita? Boleh jawab? Vektor. Kalau vektor dia adalah kuantiti fizik yang ada magnitude dan ada apa? Arah. Itu pentingnya arah tu. Dia tanya sesaran. Sesaran adalah vektor. Vektor mesti ada arah. Walaupun kamu hanya conteng dalam soalan, tetapi lukislah arah itu. Dalam soalan ini mungkin tidak ada markah. Tetapi dalam SPM ataupun apa-apa soalan lain yang berkaitan dengan yang macam begini, kemungkinan besar jawapan kamu tu diambil kira daripada tanda anak panah dalam soalan. Panjangnya cerita bab ni. Jadi kamu label lah anak panah itu yang warna biru muda tu. Begitu anak panah dia. Sesaran. Jadi tugas kita mengira sesaran. Guna apa ni? Kalau dalam matematik dulu kita kena bina segitiga ni. Ni segitiga tegak lah kan. Segitiga sudut tegak. Guna teorem Pythagoras kan? Boleh? Okey, teorem Pythagoras. Okay. Jadi 20 adalah panjang ni ke sini semua ni AB. 15 tadi adalah yang di sini.
Jadi panjang A ke di sini ni. A ke di sini ni adalah berapa? 5 kan? 5. 5. Saya rasa ini semua orang tahulah. Tapi saya kena cerita. Mungkin ada yang tidak nampak kan. Okey, jadi 5. Dari mana datang 5? 15 itu di sini. Ni segi 4 tepat. Jadi di sini 15. Jadi dia bagi 20. Maknanya baki dia yang 5 tu di sini. Okey, tolaklah. Jadi yang Aidil bagi tahu 20 tolak dengan 15 baru dapat 5. Okey, tapi label je di gambar tu 5. Okey, dia punya tinggi dia. Oh, makin lama makin buruk saya punya ni. Dia punya tinggi dia ni adalah 12 kan? Okey, jadi guna teorem Pythagoras. Okey. Iaitu okay. Jadi 12 pink color. Kita pilih warna lain lah. 12 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2 punca kuasa semua sekali. Okay. Saya buat ni shortcut lah. Kamu dulu orang belajar A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Ni kamu belajar dulu beginilah kan. Kalau kamu lukis segitiga dia tu, okey, ada sini, ada C, ada A, ada B. Tapi saya tidak buat begitulah. Dalam fizik, step yang ini, yang biru, saya warna biru ni, ini yang dikira starting dia. Terus ada punca kuasa 2. Dalam dia tu, kamu tulis 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Okey, lepas tu, saya sambung bawah dia. Okey, sama dengan punca kuasa dalam dia. Kalau kamu kira di dalam dia saja 144 campur dengan 25. Ini kamu guna kalkulator lah dalam dia dulu ni. Jadi jawapan di dalam dia tu adalah 199. Last sekali ambil punca kuasa punca kuasa 169, kamu dapat 13 kilometer. Okey, boleh setakat ni 13 kilometer. Unit dia mesti ada. Unit mesti ada. Okey, unit mesti ada. Okey, jadi ingatlah ginilah dia punya jalan kerja dia. Okey, habis cerita tentang sesaran. Okey. Ada komen? Kalau kamu rasa selesa mau teruskan, angkat tangan. Teruskan yang lain. Okey, kita teruskan. Boleh? Adika boleh? Bilqis Zahirah dengan Nur Bilqis. Okey kah? Okey. Yang lain tolong jawabkan. Mungkin kamu satu rumah yang sama 3 orang kali kan? Tapi tidak apa. Okey. Oh, 3 dia rumah yang sama. Ya. Oh, bagus. Tapi SOP jangan lupa Krik. Okey, Nur Balkis kata okey. Mbah. Okey, bagus Pakai mask tu. Gurau cikgu. Oh ya, Allahu Akbar. Nasib baik hari ni hari Selasa. Okey, tak apa. Okey, okey, baik. Jadi habis cerita tentang contoh satu. Okey, jadi poin ketiga yang last sekali. Kedua-dua jarak dan sesaran mempunyai unit SI yang sama. Ni pun sudah saya bincang hari tu, iaitu meter. Unit SI nya sama. Cuma bezanya tadi yang satu tu ada arah, satu lagi tidak ada arah. Oh, belum habis. Okey, sesaran dari sesaran dari A ke D. Oh, saya belum cerita dia punya S. Biar dalam fizik, kalau S tu maksudnya sesaran. S tu adalah sesaran. Dalam rumus nanti kamu jumpa S. S itu adalah sesaran. Okey. Jadi saya letak S lari depan. S kecil. Okey. Jadi jawapan dia nilai. Jawapan arah dia macam mana? Arah dia. Arah dia tulislah ayat dia sikit. Dalam arah
Ni macam mana mau tulis ayat dalam arah anak panah yang ditunjukkan. Dalam arah, saya buat dalam gambar rajah ini warna biru lah sebab guna warna biru tadi. A, D, vektor. Nanti kamu belajar dalam AppMath tajuk vektor. Saya tidak ingat bab yang keberapa, tapi simbol yang ini A, D, lepas tu ada anak panah di atas kepala, di atas huruf itu maksudnya vektor daripada A ke D. Jadi kalau kita start huruf A, maksudnya dia starting dia A. Di belakang dia D, maksudnya di akhir dia D. Jadi A, D anak panah maksudnya arah inilah. Ni yang biru ni. Okey, arah inilah. Jadi saya tulis dalam jawapan saya. Jadi kita belajar MX sudah juga ni sebenarnya. Okey, dalam arah A, D anak panah. Yang penting lukis dalam dalam kalau dalam soalan latihan ke exam ke, labelkan dengan vektor ini. Okey, dalam arah AD tambahlah sikit seperti dalam gambar ataupun dalam rajah. Tek habis. Okey. Okey, seperti dalam rajah. Okey, habis cerita pasal itu. Okey, laju dan hal laju saya kena habis pukul 9 nanti kamu ada masa untuk latihan dan tanya-tanyalah nanti Okey, laju dan hal laju. Okey, laju dan hal laju kamu juga sudah belajar dalam matematik. Segalanya cuma saya mau tekankan di sini beza dia. Mana satu kuantiti skalar? Laju atau hal laju? Laju. Apa tu? Cucu macam bunyi cicak tu. Laju. Okey, laju adalah kuantiti skalar. Betul. Okey, laju adalah kuantiti skalar. Hal laju adalah kuantiti vektor. Hal laju ni ada yang tulis dulu masa mula-mula diorang belajar. Ni batch-batch yang lepas-lepas lah. Hal laju tu dia tulis hala laju. Bukan. Tapi mungkin perkataan itu berasal daripada gabungan perkataan hala. Hala kan maksudnya arah. Kan? Hala dan perkataan laju. Jadi bila dia gabung, halaju. Mungkinlah. Kan? Kamu boleh tanya cikgu bahasa Melayu kamu lah. Jadi halaju. Bukan halalaju. Okey, halaju. Okey. Mungkin dia confuse yang saya terangkan lain. Yang dia guna tu yang halalaju. Sepatutnya dia guna halaju, bukan halalaju. Okey, jadi rumus dia adalah jarak per masa. Okey, laju adalah jarak per masa. Okey, definisi dia di atas tu kamu boleh bacalah. Jarak yang dilalui. Kamu tengok rumus pun kamu boleh faham sudah. Jarak yang dilalui per unit masa ataupun dalam seunit masa. Okey, dalam seunit masa. Kalau meter per saat, maknanya berapa meter dalam masa 1 saat. Tu maksud laju. Kalau kilometer di atas, dalam berapa kilometer sesaat, dalam masa 1 saat. Kalau jam di bawah, meter di atas, maksudnya berapa meter per jam. Itu kena faham fizik tu. Kamu kena faham rumus dia. Apakah maksud rumus dia. Jadi itu yang membawa kepada fizik. Kalau dalam matematik kita hanya guna rumus untuk mengira kan. Ini fizik ini kena faham rumus itu apa terjemahan kepada rumus. Tu kena pandai translate rumus itu Okey, tak apa, itu kita tengok nanti masa pengiraan lah. Okey, hal laju. Okey, rumus dia adalah sesaran per saat. Sesaran per masa. Ini pun sudah dibagi tahu dalam bab 1 hari itu. Okey. Okey, hal laju adalah sesaran per masa. Cuma beza dia, hal laju adalah kuantiti vektor Okey, habis itu. Okey, kalau definisi dia kamu highlight sikit Yang ni penting, dia punya maksud dia tu kamu highlight sikit. Kalau hal laju, dia adalah kadar perubahan sesaran. Saya guna warna kuning lah.
Okey, kadar perubahan sesaran. Ni kalau hal laju. Okey, kalau laju dia adalah jarak per unit masa. Okey, jarak per unit masa. Ni daripada definisi dia, boleh tulis dia punya rumus sudah ni kan. Boleh dipahami lah. Okey. Okey, habis tentang tu. Okey, contoh yang kedua adalah tentang laju dan hal laju. Okey, yang ini pun saya rasa saya tidak perlu saya buat secara cepat lah. Mungkin bukan mungkin, semua sudah kan. Okey, jarak per masa. Kalau mau kira laju, contoh ini kamu boleh buat dengan cepat lah kan. Bukan kamu, saya lah tu kan. Saya belum lagi. Okey, 47. Jarak dia 47 bahagi dengan masa iaitu 0.75. Okey, kamu akan dapat 62.67 km per jam. Okey. Okey, yang bahasa Inggeris tu saya tidaklah, ni bahasa Melayu di atas. Dia sebenarnya ada dua bahasa tu. Okey. Ini laju dia, jarak bahagi masa. Jarak dia adalah 47. Cikgu, macam mana dapat 47 tu? 20 campur 12 campur 15. Jarak. Jadi soalan ini macam soalan tadi jadi. Ya, sama soalan tadi, tapi sekarang ni mengira laju. Okey. Okey, jadi yang penting sekali dia punya unit. Unit dia adalah kilometer per jam. Ada banyak cara menulis. Kamu boleh tulis kilometer/jam pun boleh. Ataupun kilometer J tolak 1 pun boleh. Kalau kilometer/J tolak 1, ini salah. Kamu pening sudah tu. Mana satu per, mana satu negatif 1 ni. Jadi salah. Kalau kamu pening memang salah. Okey. Okey, lepas tu yang hal laju. Okey, laju dia adalah kuantiti skalar, jadi tidak ada arah. Maka lajunya inilah jawapan dia. Okey. Kalau hal laju, hal laju dia adalah sesaran bahagi masa. Okey, sesaran macam tadi kamu kira 13 di atas kan, 13. Okey, per dengan masa dia masih lagi sama iaitu 0.75. Okey, hati-hati dengan unit dia. Jadi jawapan akhir 17.33 km per jam. Okey. 17.33 km per jam. Kamu kena berlatih mengambil dua tempat, sekurang-kurangnya dua tempat perpuluhan. Okey. Berlatihlah ambil dua titik perpuluhan di sini. Kalau satu saja pun tidak ada masalah. Okey. Tapi biasakan diri dengan dua tempat perpuluhan untuk selamatlah. Dalam AdMath nanti pun memang dua tempat perpuluhan minimum. Nanti kamu akan tengoklah. Okey. Okey, jadi arah dia adalah macam mana? Arah dia macam tadi, buat anak panah begini. Okey, buat anak panah begini dalam arah yang inilah. Jadi kamu buatlah label tadi tu, ayat yang tadi tu. Okey, ayat yang tadi tu saya copy. Okey, saya copy dan saya paste di sini. Okey, dan saya paste di sini. Warna biru lah. Okey. Okey, habis. Kalau tidak ada masalah, kita tengok lagi pecutan. Okey, pecutan pun kamu belajar dulu dalam matematik. Okey, highlightkan perkataan ini. Kadar perubahan laju. Okey, bila sebut kadar, maka dalam rumus itu mesti ada masa. Kadar perubahan laju. Jadi kadar mesti ada masa. Jadi masa tu mestilah di bawah. Kalau disebut kadar, maksudnya dia per dengan masa. Okey, per dengan masa. Jadi dalam matematik dulu kamu belajar sudah, pecutan adalah
hal laju bahagi masa. Tetapi hal laju itu sebenarnya dia adalah perubahan hal laju. Okey, perubahan hal laju. Di atas ni perubahan hal laju bagi dengan masa yang diambil. Perubahan hal laju, bila sebut perubahan maka operasi tolak. Jadi kamu daripada definisi ni, ini definisi dia ni, kadar perubahan hal laju ni, definisi bagi pecutan ni, kamu boleh keluarkan rumus dia. Kalau kadar maksudnya dia adalah per masa, di bawah tu dia ada per masa, jadi di bawah per T. Kalau perubahan hal laju maksudnya di atas tu adalah V tolak U. Perubahan maksudnya ada tolak. V adalah apa? V adalah hal laju akhir. U adalah hal laju awal. Jadi ringkasan dia begini. Okay. A, pecutan dalam bahasa Inggeris acceleration. Okay. Sama dengan V, initial velocity, tolak dengan final velocity. Final, V adalah final. Final velocity, hal laju akhir tolak dengan hal laju awal bagi dengan masa. Dan highlight juga rumus ini. Okay. Highlight juga rumus ini, pecutan. Okay, ingat V dengan U. Biasa orang terbalik lah V dengan U. Macam mana tahu awal dengan akhir, cikgu? V tu akhir, U tu awal. Kamu belajar dulu ABC, kamu belajar tu A, B, C, D, E, F, G. Kan dia RST, U, V, W. U, V, W kan U disebut awal kan, awal-awal. Baru V. Jadi sebab tu U adalah hal laju awal, V adalah hal laju akhir. Okay. Okay, unit dia adalah macam kita bincang hari tu ataupun dalam matematik dulu adalah meter per saat per saat. Kenapa dia sebut per saat ni dua kali? Salah hejak kan ni? Bukan salah hejak. Sebab dia ada saat itu kuasa dia adalah negatif 2. Kuasa dia adalah negatif 2. Macam mana tahu ni? Okay, macam mana kamu boleh tahu? Kamu ada A tadi, V tolak U bahagi T kan? Ni sekarang kita mahu keluarkan unit ni. Unit bagi pecutan ni kenapa begini kan? Jadi V di atas ini unit bagi V adalah MS negatif 1. Macam saya pernah bincang je minggu lepas ni. Okay, di bawah unit bagi masa adalah S kan? Jadi kalau siapa lupa boleh tengok balik yang bab 1 hari tu kita pernah bincang benda ni. Jadi ini adalah per kan? Jadi kalau S ini dia naikkan ke atas. Okay, S itu dinaikkan ke atas. Dalam matematik dia akan jadi S negatif 1 kan? Jadi ada 2 kali S negatif 1, maka sebab itu dia jadi S negatif 2. Okay, dia boleh ditambahkan dah dia punya kuasa dia. Okay, jadi MS negatif 2. Tapi ini saya rasa saya sudah sentuh dulu. Okay, tak apa saya skipkan. Okay, ini pun saya rasa boleh jawab ni. Suatu objek memecut jika hal laju itu bertambah. Ni semua orang tahu. Kalau memecut maksudnya hal laju bertambah dengan masa. Okay, bertambah dengan masa. Jadi inilah gambar rajah dia. Okay, jadi mau mengira pecutan ni, dia suruh kamu kira di bawah ni sebenarnya, di sini. Okay, mau mengira pecutan. Okay, guna rumus 30 adalah hal laju akhir. Ingat akhir. Jadi akhir di sini. Ini akhir V. U adalah di atas ni. Okay, kosong. Jadi 30 tolak kosong. Hal laju ini hal laju ni, unit bagi hal laju. Bahagi dengan masa, berapa masa diambil dari awal hingga akhir. Dari awal hingga akhir. Jadi 3 saat kan, 0, 1, 2, 3 saat jumlahnya. Jadi 30 tolak U di atas bahagi dengan 3 dapat 10 MS negatif 2. Okay, itu untuk pengiraan pecutan. Okay. Sama juga dengan situasi yang ini. Okay. Nanti kita tengok jawapan dia. Situasi yang ke B, dia kata suatu objek bergerak dengan, okay, dia kata tidak memecut. Maksudnya hal laju itu seragam. Okay, hal laju seragam. Kalau hal laju seragam, kes yang kita mula-mula bincang tadi, hal lajunya sesarannya bertambah secara seragam dengan masa.
maka hal lajunya seragam. Okey. Tengok hal lajunya sentiasa sama, 10 meter per saat, 10 meter per saat, 10 meter per saat. Okey. Jadi mau mengira dia, sebenarnya kamu tahu sudah jawapan pecutan dia. Ini mengira pecutan A. A dia kamu sudah tahu kosong sebab dia tidak memecut. Cuma ini bukti dia. Okey, dalam fizik kamu kena pandailah membuktikan kenapa jawapannya kosong. Jadi buktinya hal laju akhir dia 10, hal laju awalnya pun 10, sama kan? Jadi 10 tolak 10 confirm kosong kan? Walaupun dia bahagi dengan nombor yang bukan kosong. Okey? Jadi itu bukti dia. 0 bahagi 3 jawapannya kosong. Okey? Itu bukti dia. Jawapan dia kamu sudah tahu. Cuma sekarang kita membuat jalan kerja yang membuktikan jawapan kita kosong. Okey? Okey, situasi akhir sekali adalah yang ini. Okey, gambar raja dia kamu tengoklah. Apabila suatu objek di-slow kan, diperlahankan, objek itu mengalami pecutan. Okey, kamu tambah sikit ayat dia di belakang dia ni. Okey. Kamu tambah perkataan besar, kasih kecil sikit. Okey, tambah di sini ni mengalami pecutan pada dalam arah. Okey, dalam arah yang sama. Boleh nampakkah? Kalau nampak, kalau tidak nampak bagi tahu dalam arah yang sama dengan gerakan objek. Dengan arah gerakan ke dengan gerakan objek? Dengan arah gerakan, dengan arah gerakan objek Okey, tambah sikit Okey, ini yang saya kata tadi, saya akan bagi tahu. Kalau objek itu diperlahankan, maksudnya dia daripada laju ke slow lah. Okey, diperlahankan. Kita panggil dia pecutan. Dalam arah yang bertentangan bah. Sorry. Dalam arah yang bertentangan. Dalam arah yang bertentangan. Bukan sama. Dalam arah yang bertentangan. Ubah. Anggap yang tadi itu mimpi saja. Tidak apa-apa tu. Yang ini betul. Bertentangan. Okey, objek semakin slow, dia bukan pecutan, dia adalah pecutan tetapi dalam arah yang bertentangan dengan arah objek itu bergerak dalam arah yang bertentangan. Kalau dalam arah yang sama, dia bukan memecut kan? Dalam arah yang sama, maknanya kereta itu makin slow. Dia makin slow. Kan? Makin slow, dia bukan memecut. Dia dipanggil, kalau kita undur balik ke belakang, dia baru memecut. Maknanya kita undur masa, walaupun tidak boleh undur masa. Kalau kita undur ke belakang, masa ke belakang, dia memecut. Jadi kita panggil dia memecut ke arah yang bertentangan. Macam kamu play video, lepas tu kamu replay ke belakang kan. Memang dia memecut kalau kita replay terbalik ke belakang. Itu maksud dia. Pecutan tapi dalam arah yang bertentangan dengan arah gerakan. Cikgu, kalau dalam arah gerakan, kalau makin slow kita panggil apa? Dia ada istilah yang satu lagi, iaitu nyah pecutan. Ni kamu kena tahu, nyah pecutan. Kalau dia makin perlahan, maksudnya dalam arah gerakan itu dia mengalami nyah pecutan. Jadi sama maksudlah. Sama maksud dengan pecutan dalam arah yang bertentangan dengan arah gerakan objek. Sama maksud dengan nyah pecutan dalam arah yang sama. Baru sama sekarang ni. Dalam arah yang sama dengan arah gerakan objek.
Okey, dua ayat yang saya tulis tadi tu dia adalah seerti ataupun sinonim. Boleh faham ke tidak ni sebenarnya kamu ni? Boleh faham? Kasih warna kuning tidak nampak. Orange lah kan? Yang orange dengan yang warna purple, orange dengan biru. Oi. Pink lah. Orange dengan pink tu. Okay, orange dengan pink ni dia punya maksud dia sama. Pink tu maksudnya daripada ni lah, daripada pecutan ni lah. Okay, daripada pecutan ni sama dengan yang ni. Okay. Okay, habis. Okay, cara mengira macam tadi, tengok halaju akhir dia. Okay, kita tengok halaju awal dia. Jadi mau mengira pecutan. Okay, pecutan kita guna rumus V tolak U. Jadi 10 tolak dengan 40 bahagi dengan 3. Kita dapat jawapan negatif. Okay. Bila kamu dapat jawapan negatif, ini yang penting. Bila kamu dapat jawapan negatif, kamu kena pandai tafsir. Apa maksud dia, cikgu? Negatif. Dia ada dua maksud. Nanti kita akan tengok dalam bab yang saya akan sentuh dalam subtopik yang berikutnya. Kalau negatif tu dia ada dua maksud. Yang pertama maksud dia yang kita bincang tadi. Kita tengok situasi kita. Maksudnya yang maksud negatif ni. Kalau situasi kita daripada laju jadi slow, kita tahu sudah dia mengalami pecutan dalam arah yang bertentangan. Kalau kita undur balik, dia mengalami pecutan, kan? Dia mengalami pecutan dalam arah yang bertentangan. Jadi maksud negatif itu adalah pecutan dalam arah bertentangan dengan arah gerakan. Jadi ingat, itu maksud yang negatif tadi. Itu maksud yang pertama. Maksud yang pertama, baru pertama ni. Ataupun kamu tulis ayat dia, nyah pecutan. Dia mengalami nyah pecutan dalam arah yang sama dengan arah gerakan. Boleh juga tulis nyah pecutan. Okey. Itu baru maksud yang pertama. Maksud yang kedua, kita tengok subtopik yang berikutnya, apa maksud negatif yang kedua. Okey, jadi itu kita tunggu. Okey, kita tunggu. Kalau saya ingat saya akan ceritalah. Tapi kalau saya tidak cerita pun, yang penting yang pertama ini kamu boleh faham. Maksud negatif tadi itu yang seperti yang saya bagi tahu tadi itu, sama ada ayat dia ini baru maksud yang pertama. Kedua-dua ini, yang pink dengan orange ni baru maksud yang pertama dia. Pink dengan orange ni sinonim, dia sama maksud tapi ayatnya berlainan. Tapi kedua-dua ini baru maksud yang pertama. Dia ada satu lagi maksud Okey, tapi tidak apa, itu kita akan simpan untuk yang berikutnya. Okey, jadi setakat itu saya rasa kita habis. Dan yang ini yang kamu sudah buat ini, yang dalam grup tu yang ni, muka surat 27 dalam modul yang di bawah sekali, soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1 D, dia tanya halaju purata. Okey, halaju purata. Okey, halaju purata. Okey, dia adalah jawapan dia adalah ini. Kalau kamu kira, kamu dapat 25 km per jam halaju purata 25 km per jam. Tapi arah dia ni, ni jawapan arah dia ni. Okey, kamu ambil pensel, kamu tandakan. Kalau di sini mula, kalau di sini mula, di sini akhir, maksudnya anak panahnya ke sana Jadi kamu buatlah label sendiri dia punya titik apa yang kamu mau label. Sebab dalam soalan dia tidak cerita apa titik nama ataupun label titik. Kamu label sendirilah, A ke apa D macam tadi kah. Okay, A ke D kah. Jadi di sini kamu label AD anak panah. Maksudnya arahnya adalah dari A ke D. A ke D, vektor A ke D. Okay.
Jadi itu tambahan dia. Jadi jawapan dia ni 36.86 darjah barat laut ini. Sudut ini ni dia kira macam mana ni? 36.86. Sini ya, dia kira yang di sini sudut dia ni. Di sudut yang di sini. Jadi di sini 40 kan? Di sini 40. Okey, yang tinggi segitiga ni kalau kamu kira 30. Jadi kamu belajar dulu sin tan dengan cos kan, sokatua ataupun apa-apa. Tips yang kamu belajar dulu ada 30, ada 40, ni bertentangan, ini bersebelahan. Jadi mau kira sudut theta itu menggunakan sin atau tan atau cos. Mana-mana yang kamu ingat. Tapi di sini kamu boleh guna apa? Ada yang sudah kira kah? Macam mana dapat 36.86? Atau kamu tiru jawapan je? Okey. Jadi di sini 36.86 tu kamu guna tangent kan? Ingatkah tangent? Kamu ingat ke dia punya ni? Saya ulanglah sikit. Sin, tan dengan cos. Tak tahu macam mana kamu boleh ingat. So kalau sin tu saya sin S. Saya tak handsome. Kan? Itu sin. Kalau tangent tu tangent T tu tangent tu maksudnya timah. Fatimah lah, timah. Saya tak handsome tadi. Saya tak handsome. T tu adalah tentu. Tentu timah suka. Saya tak handsome. Tentu timah suka. Yang cos theta ni tak payahlah dulu, kita fokus yang di atas ni. Jadi saya tak handsome. Tentu timah suka. Jadi kita guna yang mana? T ni maksudnya, yang T besar ni maksudnya tentang. S maksudnya bersebelahan. Jadi kita guna tangent. Ni tentang. Okey, bertentangan ni. Ini bersebelahan. Jadi kita guna tangent. Kita tidak guna sin, kita tidak guna cos. Jadi kita guna tangent. Okey, jadi ini kamu boleh masukkan tangent theta. Okey, timah. Timah. T tentang 30 bahagi dengan 40. Jadi nanti kamu kira theta, kamu ambil songsang kepada tangent ataupun inverse tangent. Kamu pandai ke ni kira ni? Ingatkah kira ni? Okey. Guna kalkulator kamu tu, type macam mana ni? Kalau tidak, kamu ada yang tidak ingat, tanya kawan kamu yang ingat. Macam mana mau type tangent inverse? Tangent inverse 30/40. Okey. Kalkulator tu tekan shift kan? Shift tangent. Ini tekan shift tangent. Baru buka kurungan, baru type ini. Baru tutup kurungan. Shift tangent. Itu maksudnya songsang bagi ataupun inverse tangent. Okey. Jadi itu adalah sudut. Jadi boleh jawab juga kalau kamu mau jawab arah dia, kamu boleh kira sudut. Jawapan kamu boleh juga diterima sudut itu sebagai arah dia. Boleh juga diterima. Jadi yang tadi sama ada label anak panah boleh, ataupun kamu kira sudut lah. Kira sudut pun boleh. Okey. Jadi itu untuk menjawab soalan halaju purata. Okey, kalau purata, okey. Kalau purata itu, kalau kita tengok soalan C, laju purata dia adalah 100. Kalau kamu tengok jalan kerja dia 130 bahagi 2. Okey, 130 adalah jumlah jarak. Okey, jadi rumus bagi laju purata dia adalah jumlah jarak. Kasih jumlah semua jarak dulu. Bahagi dengan di bawah adalah jumlah masa. Jadi saya tidak tulis sini. Dia punya catatan kamu tulislah. Okey, jumlah jarak bagi jumlah masa. Kalau dia minta purata, laju purata. Okey, laju purata. Sebab kenapa? Sebelum ni ada pelajar yang kira laju purata tu dia kira macam mana? Dia ambil laju,
contohnya perjalanan dia daripada A ni, yang ni. Contohnya bila kamu kira laju, kamu kira laju di sini, contohnya, contoh 15 kilometer per jam. Contoh Lepas tu yang di sini pula dia punya laju dia bila kamu kira, contohnya 10. Besar juga dia punya ni. 10 km per jam. Laju purata bukan bahagi 2. Contoh Jadi dia buat macam mana? Dia buat 15 campur 10. Ini contoh lah, contoh, bukan soalan sebenar. 15 bagi tambah 2, 15 tambah 10, lepas tu dia bahagi 2. Bukan kita puratakan dia punya laju. Kita guna rumus dia, iaitu jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey? Jadi ini adalah cara yang tidak betul. Okey, kita tidak gunakan laju dia satu-satu. Kita tambah laju lepas bagi 2, bukan. Okey, jangan buat begitu. Okey. Itu peringatan lah. Okey. Rasanya sampai situ saja. Yang lain itu rasanya dalam jawapan pun kamu sudah tahu. Okey, yang sesaran ini kamu tambah di belakang dia. Macam tadi kamu tambah dalam arah yang anak panah tadilah. Ni, tambah di sini yang sesaran sebab dia mesti ada arah dia ke mana kan. Ataupun jawapan kedua kamu boleh kira dia punya sudut untuk menggantikan arah. Arah itu boleh ditunjukkan dengan pengiraan sudut di sini. Macam tadi, macam hal laju purata tadi tu. Okey. Hal laju purata tadi tu di sini. Okey, jadi saya tidak tulislah. Okey, sebab kita kesentuhkan masa sudah. Okey, setakat ini ada soalan? Okey, tidak ada soalan. Ataupun sekarang ni ambil masa beberapa minit ni, kamu tengoklah soalan objektif yang tidak berapa banyak di sana tu. Di grup tu ada saya share satu keping sejak tu kan. Okey, nombor 1A. 1A pula. Nombor 1, sebuah kereta bergerak dengan hal laju seragam, mempunyai pecutan. Soalan bonus. Mempunyai pecutan seragam. Sifar. Ingat. Ariel, jangan confuse. Jangan confuse. Saya punya gambar tiada. Ada. Okey. Hal laju seragam maksudnya tadi pecutan sifar. Ingat. Hal laju seragam dia tidak sama dengan pecutan seragam. Hal laju seragam lain, pecutan seragam lain. Kalau pecutan seragam maksudnya objek itu ada pecutan. Sedangkan dalam soalan ini dia kata hal laju seragam maksudnya tiada pun pecutan, tetapi dia masih bergerak. Okey. Jadi jawapannya adalah sifar. Okey. Yang keduanya, pecutan bermaksud suatu jasad bergerak dengan hal laju apa? Negatif. Laju negatif. Nyah pecutan berkurang. Hal laju makin berkurang. Okey. 4 ini saya rasa kamu boleh kira nanti. Okey, sama saja. Yang kelima ni soalan kalau kamu boleh buat ini. Baguslah, ni soalan dia. Cuba nanti kamu teka macam mana mahu cari sesaran dari A ke D. Okay, dari A ke D begini. Garis dulu A ke D anak panahnya ataupun arahnya macam ni. Jadi kamu gariskan macam mana mahu cari sesaran ini. Saya tidak bagilah clue-clue dia. Ini kamu kena cuba fikirkan. Okay. Yang keempat, 5 kita kamu buat dulu, baru saya bagi jawapan dia. Okay, yang keenam pun sama, pengiraan. Okay, pengiraan. Okay, kamu buat dulu. Yang ketujuh pun benda yang sama, cuma ini saya kena tekankan hati-hati dengan unit dia. Okay, nombor 7 dia kata laju dia adalah kilometer per jam untuk Ali. Ali kilometer per jam. Tengok unit dia. Kalau bakar dia kata
meter dan dia ada saat. Jadi tengok unit dia. Kalau satu lagi orang Chan dia ada kilometer, dia ada jam. Jadi kamu ikut yang majority dia ada kilometer. Jadi yang meter ni kena tukar pergi apa? Kena tukar pergi kilometer jadi tukar pergi kilometer. Yang 100 meter ni tukar pergi kilometer. Lepas tu yang saat ini tukar pergi jam, okey? Tukar pergi jam supaya dia sama. Semua orang dia mempunyai unit yang sama. Jadi ini kamu kena kira laju lah. Jadi kalau Ali lajunya sudah ada. Bakar dia belum bagi lajunya berapa, kamu kena kira. Macam mana mau cari laju bakar? Jadi ada rumus tadi rumus laju. Kalau Chan pun dia tidak bagi tahu lajunya, tapi kamu boleh kira menggunakan rumus laju. Kira rumus laju. Okey? Jadi ini bandingkan ketiga-tiga laju itu, baru kamu boleh jawab soalan inilah. Okey, sebab tu dia tanya kelajuan. Jadi semua ni A, B, C, D ni dia suruh kamu bandingkan laju tiga orang itu. Okey. Boleh? Dan last sekali nombor 8, ini soalan nombor 8 ini soalan dia konsep saja, tapi saya tinggalkan sebagai kerja sikit lah untuk dipikirkan bersama. Okey, kita akan tengok jawapan ini. Kalau ada yang tidak faham, saya akan bawa ke minggu depan lah. Okey, selitkan sedikit pasal ini soalan yang kita belum habis bincang hari ini Okey. Jadi yang mana yang kena buat minggu ni kena dipikirkan adalah yang kena buat minggu ni adalah tugasan yang dalam buku modul itu yang penting tugasan dalam buku modul itu muka surat 27. Okey, muka surat 27 tu yang itu yang wajib sebenarnya. Itu yang wajib. Yang kita bincang sekarang ni, yang saya baru post tadi yang latihan tu, itu hanyalah untuk menguji kamu punya kefahaman sahaja. Kalau boleh jawab soalan tu, yang inilah yang ABCD ni, kalau boleh jawab semua 8 soalan itu, maksudnya kamu memang sudah tip top lah. Okey. Boleh jadi itu tidak wajib lah, itu tidak payah hantar. Ini yang itu hanya untuk kepahaman. Okey. Yang kena hantar gambar tu adalah bukti muka surat 27 sahaja, itu je. Okey, dengan catatan kamu catat yang saya minta catat tadi di muka surat 27 itu, yang dalam arah apa kan, macam mana pengiraan sudut tadi tu, ada tangent apa, itu masukkan dalam jalan kerja kamu. Okey. Jadi rasanya ada soalan lagi, ada mau tanya bila last hantar. Okey, last hantar hari okey begini. Kalau ikut jadual baru, setiap kali habis kelas sepatutnya kena ambil gambar terus dan hantar. Jadi saya bagi tempoh sampai 12 tengah hari lah. Paling last 12 tengah hari ni okey. Jadi tiada, sebab jadual nanti kamu akan ada jadual baru, tapi jangan bagi tahu Maksudnya jangan bagi tahu, saya pula yang bagi tahu. Okey. Tapi itulah realiti, tapi itu akan datang nanti ada jadual baru yang mana kelas kamu mungkin lagi banyak lah daripada yang semasa ini. Jadi setiap habis kelas terus snap gambar terus hantar. Habis kelas snap gambar hantar, dan tidak ada kerja rumah. Okey, yang berlebih-lebihan macam yang di sekolah. Sekadar yang kita bincangkan itulah kamu punya kerja rumah yang diberi. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Ada soalan cepu mas? Yang soalan 2 pun buat cikgu. Soalan 2 yang mana? Okey, ya, betul. Soalan 2 itu jap. Fikir dulu. Soalan 2 tu dia, iya betul. Soalan 2 tu pun buat. Oh, saya ingatkan kamu sudah buat. Tidak apa. Kalau tidak buat lagi, boleh buatlah. 1 dan 2 muka surat 27. Okey. Soalan tak payah salin. Buat jalan kerja sahaja dan jawapan akhir dia. Dan kalau ada yang kena nyatakan arah dia, macam sesaran tadi, hal laju tadi, kena nyatakan arah dia. Sama ada kamu kira sudut ataupun kamu buat label anak panah, ada label vektor itu. Okey. Jadi ada lagi soalan lain? Okey, tiada? Okey, ada. Kalau tiada, kita stop Kita bawa ke minggu depan lah mana-mana yang kita belum bincang.
Jadi itu sahaja untuk kali ni. Assalamualaikum dan terima kasih banyak Okey. Okey. Makasih, Kak. Okey sama.